Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Ustazah. Apa khabar hari ini? Kita bersama lagi dengan Ustazah Zu. Hari ini Ustazah Zu akan mengajar pendidikan akhlak darjah 3. Kita akan menyambung belajar bagi pelajaran yang keempat, iaitu bertajuk sikap bertanggungjawab. Untuk hari ini kita akan fokuskan pada subtopik 4.2, iaitu tanggungjawab di sekolah. Murid-murid boleh merujuk kitab akhlak masing-masing di halaman yang ke-46. Sebelum kita mulakan belajar, murid-murid perlu baca doa belajar terlebih dahulu seperti biasa. Baiklah, jika semua sudah bersedia, mari bersama dengan Ustazah Zu, kita belajar bersama-sama. Sebelum ini, kita sudah pun belajar berkaitan tanggungjawab di rumah. Dan untuk kali ini, kita akan belajar pula apakah tanggungjawab kita di sekolah. Kamu semua merupakan seorang murid di sekolah. Maka di sekolah, kamu bertanggungjawab melakukan tugasan-tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang murid. Itu dinamakan tanggungjawab. Jadi mari kita lihat apakah antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seorang yang bergelar murid. Mari kita lihat satu persatu. Tanggungjawab yang pertama ialah hadir ke sekolah pada setiap hari, iaitu pada hari-hari persekolahan dibuka. Murid-murid yang sengaja tidak mahu hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan, ia dianggap tidak bertanggungjawab. Jadi murid-murid Ustazah Zu jangan suka punting sekolah ya. Mesti hadir sekolah setiap hari. Apabila sekolah dibuka, barulah akan menjadi murid yang bertanggungjawab. Tanggungjawab yang kedua ialah menepati masa persekolahan dan mengikuti waktu setiap mata pelajaran. Ini maksudnya datanglah ikut waktu yang telah ditetapkan dan belajar mengikut jadual yang guru telah tetapkan. Janganlah suka datang lewat ke sekolah. Kalau biasanya kita masuk sekolah jam 2 petang, datanglah 15 minit lebih awal sekurang-kurangnya. Ia akan menyebabkan kita tenang dan tidak akan tergesa-gesa. Tanggungjawab seterusnya ialah hendaklah kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Janganlah apabila kita sudah ke sekolah, kita hanya cuma nak main saja. Sambil lewa belajar, usik kawan-kawan dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Jangan buat begitu ya murid-murid. Tanggungjawab yang keempat ialah mematuhi peraturan dan disiplin sekolah. Kita tahu setiap sekolah mesti ada peraturan dan disiplin-disiplin yang kita perlu patuhi. Jadi sebagai seorang murid yang bertanggungjawab, kita bersedia untuk mematuhi peraturan dan disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jangan suka-suka nak melanggar peraturan atau disiplin yang telah ditetapkan. Itu adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Yang kelima, hendaklah kita menjaga kebersihan bilik darjah dan juga sekolah. Ini semua murid-murid sudah biasa kan buat. Kita ada jadual bertugas di bilik darjah. Dan juga kita bersama-sama dengan rakan-rakan menjaga kebersihan bilik darjah dan juga sekolah, supaya kita dapat belajar dalam keadaan yang bersih dan selesa. Jangan suka buang sampah merata-rata dan sebagainya. Itu dianggap sebagai tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab di sekolah seterusnya ialah menjaga harta benda sekolah. Kita hendaklah sentiasa menggunakan segala peralatan dan juga harta benda sekolah yang disediakan dengan cermat dan sama-sama berganding bahu menjaga keselamatannya. Sekiranya kita dapati ada berlaku kerosakan, laporkan kepada guru. Barulah kita akan menjadi murid yang bertanggungjawab. Jangan pula kita lakukan sebaliknya. Kita conteng dinding tandas, kita rosakkan kerusi dan meja dan sebagainya. Itu adalah satu perbuatan yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab. Seterusnya, hendaklah kita bertanggungjawab menjaga nama baik sekolah dan mendengar nasihat guru. Jangan lakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan nama baik sekolah kita tercemar. Dan jangan kita melanggar segala nasihat-nasihat baik daripada guru. Di sekolah, kita juga bertanggungjawab untuk menghormati dan bekerjasama dengan semua kaki tangan yang ada di sekolah. Kita tahu selain guru di sekolah, kita ada makcik kantin, kita ada pengawal keselamatan, kita ada makcik atau pakcik pembersih. Semua kita perlu hormati dan bekerjasama dengan mereka. Baiklah, itulah dia murid-murid beberapa tanggungjawab sekolah yang perlu kita tunaikan. Seterusnya, mari kita belajar pula apakah kebaikan yang kita perolehi sekiranya kita bertanggungjawab di sekolah. Baiklah, yang pertama, dia akan dapat mendisiplinkan diri kita.
Yang kedua, dengan melaksanakan tanggungjawab di sekolah, insya-Allah kita akan berjaya dan cemerlang dalam pelajaran. Yang ketiga, kita akan dapat mengharumkan nama sekolah. Yang keempat, kita akan disayangi dan dihormati oleh guru dan rakan. Yang kelima, sekolah akan menjadi ceria, bersih dan cantik. Dan yang keenam, peralatan sekolah akan terjaga. Kita lihat pula apakah akibat sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab di sekolah. Yang pertama, murid tidak akan berdisiplin. Yang kedua, murid-murid akan lemah dan gagal dalam pelajaran. Yang ketiga, nama baik sekolah akan tercemar. Yang keempat, sekolah akan menjadi kotor dan tidak ceria. Yang kelima, tidak akan dapat belajar dengan selesa. Dan yang keenam, banyak peralatan akan rosak. Akibatnya, kita juga yang akan rugi. Jadi demikianlah murid-murid. Apa yang kita telah pelajari tadi, iaitu tanggungjawab di sekolah yang kita kena laksanakan dan juga kebaikan-kebaikan yang kita akan perolehi dan juga akibat yang kita akan tanggung sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab di sekolah. Ustazah harap semua murid-murid Ustazah boleh menghayati pelajaran hari ini dan dapat melaksanakan tanggungjawab di sekolah dengan sebaiknya, insya-Allah. Dengan itu, sekian dahulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi dengan Ustazah Zu pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.